I boleh 7 bahasa. I can speak fluent English, I boleh speak fluent Mandarin, I boleh speak fluent Thai, I boleh speak fluent Spanish. Doesn't make me less Malaysian anyway. ST10, sembang santai tapi sampai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Alim Mustafa dalam podcast Studio Tingkat 10. Bersama saya saudara Neo Chu Siong, Ketua Penerangan Pemuda MCA. Selamat datang Neo. Masih. Dan Neo, kita sekarang nak berborak lah, bersembang-sembang tentang isu bahasa ni. Dan mungkin apa pandangan Neo lah, apa yang Neo faham bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan ni Neo? Yang pertama sekali, memang dah termaktub jelas dalam perlembagaan persekutuan kita di bawah perkara 152. Bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, bahasa kebangsaan kita. Tapi pada masa yang sama, bahasa lain turut mempunyai ruang ataupun boleh digunakan sehinggalah boleh diperkembangkan juga di dalam perlembagaan. Maknanya apa? Maknanya kita mengiktiraf, kalau lihat pada sejarah, kita mengiktiraf bahasa, kita perlu ada bahasa kebangsaan. Itu adalah satu identiti pada sebuah negara yang merdeka. Kita iktiraf bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Tetapi pada masa yang sama, di sebuah masyarakat yang majmuk ni, kita ada masyarakat Cina, India dan sebagainya. Mereka termasuk juga di Sabah Sarawak, ya. Mereka ada bahasa Iban, mereka ada bahasa Kadazan dan sebagainya. Bebas dan boleh digunakan dan dikembangkan. Ya. Itu bagi saya adalah sedikit, kalau tanyakan saya lah, itulah asal usul bahasa kita di Malaysia yang sangat kompleks dan sangat majmuk ini. Ya. Dan Neo, kita sebelum ni adalah tercetusnya isu di immigration, di mana ada situasi nak memperbaharui, renew pasport, dan ada masalah dari segi bahasa ni. Jadi pandangan Neo, kita sebagai warga negara Malaysia ni wajib ke kita kena fasih dalam bahasa Melayu ni? Pastinya itu adalah bukan sahaja termaktub dalam perlembagaan, tetapi itu adalah hakikat di mana setiap warga negara perlu boleh menguasai bahasa ibunda dia. Bahasa kita ni, patut bahasa kebangsaan ni, selain bahasa ibunda, bahasa kebangsaan kita adalah bahasa Melayu. Kan? So, bagaimana kita nak buktikan anda seorang rakyat Malaysia? Adalah melalui bahasa. Kan? Itu bagi saya isu yang dibangkit. Bagi saya itu bukan satu isu yang bagi saya perlu diperbesarkan. Kerana memang itu adalah SOP, peraturan. Apabila you nak mohon, nak renew pasport, kalau you tak boleh nak bertutur dalam bahasa sendiri, layakkah anda? Kan? Itu adalah satu soalan yang di mana-mana negara pun, di negara mana pun, di US contohnya, dalam proses you nak mendapatkan kerakyatan, first of all, you kena boleh bercakap bahasa dia, bahasa Inggeris, bahasa Amerika. Kan? You pergi ke Jerman, you kena boleh berbahasa bahasa Jerman. Sama juga di Jepun dan sebagainya. Di China pun sama. Kan? So bagi saya, mana-mana negara pun sebenarnya, kalau you nak mendapatkan kerakyatan, first of all, you have to respect the national language. You kena boleh, bukan nak suruh you jadi ahli falsafah ataupun strong in literature, tak. Tetapi asas bahasa tu kita perlu menguasai. Ya. Dan tadi pertama tadi Neo ada katakan yang ini adalah perlembagaan dan perkara 152 mengenai bahasa, dan mungkin kita boleh kaitkan dengan agama juga dalam contoh dalam bab perlembagaan ni 153. Maksudnya Islam sebagai agama rasmi, tapi agama lain pun bebas diamalkan. Contoh tadi sama juga dengan bahasa Melayu, agama bahasa kebangsaan, tapi bahasa lain bebas diamalkan. Yeah. Dan Neo rasa, Neo sebagai orang Cina, bila Neo fasih dalam bahasa Melayu, adakah itu menjejaskan atau menghakis Neo sebagai orang Cina? Tak ada. I don't see that way sebenarnya. In my case, I boleh 7 bahasa. So it doesn't make me less Chinese. Yeah? I boleh menguasai. Orang kata, Neo, macam mana you boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan fasih? I kata, first of all, this is my national language. I'm proud of my own Malaysian identity. So, I kenalah menguasai bahasa kebangsaan saya dulu. Pada masa yang sama, saya boleh menguasai bahasa lain. I can speak fluent English, I boleh speak fluent Mandarin, I boleh speak fluent Thai, I boleh speak fluent Spanish.
Doesn't make me less Malaysian anyway. Betul tak? Dan ini adalah bagi saya adalah satu jambatan persahabatan, dan itu adalah satu advantage semasa saya keluar bekerja. Mungkin pada asalnya saya tidak menyadari kelebihan ini. Tapi apabila kita keluar dalam masyarakat, dalam alam pekerjaan, kita dapati bahawa penguasaan bahasa ni yang menjadi advantage kepada kamu. Ya? Apatah lagi dalam kerja saya sebelum ni sebagai seorang diplomat. Apabila kita keluar negara, boleh berbahasa dalam bahasa asing, contohnya dengan Thai. Orang terkejut, macam mana orang Malaysia boleh cakap Thai? Macam mana orang Malaysia boleh cakap bahasa Sepanyol? Itu adalah satu ice breaking punya tool sebenarnya. Dan kita jadi kawan baik sebab kita boleh bercakap. Sama juga kita terbalikkan konteks dia. Contohnya kita sebagai rakyat Malaysia, kita melancong ke Cambodia, ke Vietnam. Tiba-tiba yang orang kat situ yang jual barang tu, tiba-tiba dia cakap Melayu dengan kita. Kita rasa teruja tak? Dan kita akan membeli barang dari dia. Kerana apa? Kerana dia boleh bercakap bahasa kita. Dalam situ, satu lorong tu ada 10 kedai contohnya jual baju. Tiba-tiba kedai tu dia boleh cakap bahasa Melayu. Percayalah saya. Kita balik je dari situ, kita akan cakap, kalau situ pergi carilah kawan tu. Sebab apa? Dia boleh cakap bahasa Melayu. Kita promote pula kan. Kita promote dia. Kan? Saya bawa ni pergi China. Kan? Silk Market tu. Sama juga. Silk Market tu sekarang, I think kalau dalam 10 kedai tu, 5 kedai boleh cakap bahasa Melayu. You Malaysia, dia tanya. Kan? So, kenapa? Dia nak tarik pelanggan. So, bahasa ni adalah alat komunikasi yang paling penting. Sama juga untuk rakyat Malaysia. Kalau kita boleh berbahasa, boleh menguasai bahasa, baik bahasa Melayu, bahasa asing, itu adalah satu kelebihan. Kan? So, bagi saya, it doesn't make me less or lose my identity. Kalau saya boleh menguasai bahasa lain. Sama juga orang Melayu. Orang Melayu kalau boleh menguasai bahasa Cina, why not? Itu adalah kelebihan. Kalau you boleh bertutur dalam bahasa Mandarin, you belajar bahasa Mandarin. Satu hari nanti ada MNC dari syarikat-syarikat luar. Kebetulan dia perlukan orang yang mungkin di Malaysia yang boleh bertutur dalam bahasa Mandarin. Advantage is to the student ataupun that person yang boleh bertutur dalam Mandarin. Sebab apa? Dia boleh. Banyak jadi penterjemah, macam-macam profession lah, career kan. So bagi saya, kita tidak seharusnya menjadikan bahasa ni sebagai penghalang. Bahasa ni sepatutnya dijadikan sebagai pengikat ataupun social punya attraction, supaya kita boleh bergaul dalam keadaan yang harmoni dan keadaan yang baik. Kerana apa? Kerana kita menggunakan bahasa yang sama. Jadi kat sini yang apa boleh kita dapat lihat yang tadi, bahasa Melayu still masih lagi bahasa identiti Malaysia, dan dalam masa sama kita mempromosikan bahasa-bahasa lain juga, supaya dia dapat memberi manfaat kepada diri kita juga kan, kepada diri kita dan juga ekonomi negara kita. Contohnya Malaysia baru-baru ni diiktiraf negara tangga ketiga English proficiency di Asia, di belakang Singapura dan Filipina. Apa kelebihan itu? Kelebihannya adalah kita boleh menarik pelabur-pelabur asing untuk melabur di Malaysia. Kita boleh menarik pelancong-pelancong untuk masuk ke Malaysia. Kenapa? Kerana mereka rasa selesa. Kerana orang kita boleh berbahasa Inggeris contohnya. Kita boleh berbahasa asing. So mereka akan rasa lebih senang untuk berada di Malaysia. Itu adalah dari dulu lagi identiti Malaysia. Yang orang kata Malaysia truly Asia ni kan. Sebab kita pelbagai. Kita boleh bahasa macam-macam. Sama juga kawan dari China. Dia kata dia rasa macam di dalam dunia ni tak ada lagi negara lain yang dia rasa macam berada di home country, outside their own country. Kenapa? Kerana mereka boleh ada makan ramen, boleh mereka pergi restoran Cina, ada orang boleh bantu mereka, boleh bercakap Mandarin. Mereka rasa mereka berada di negara sendiri dan mereka tak rasa asing. Dan mereka suka datang. Dan apa faedahnya? Faedahnya adalah apabila adanya aliran masuk pelancong, adanya aliran masuk pelaburan asing ke negara kita, manfaatnya adalah kepada semua. Baik Arab pun dulu suka datang ke Malaysia. Kenapa? Kerana budaya kita. Kenapa? Ramai orang Islam di sini. Kita menyediakan kemudahan. Surau, masjid,
kebudayaan Arab yang mereka rasa selesa untuk berada di Malaysia. Inilah tarikan Malaysia sebenarnya yang kita perlu banggakan. Kan? Dan tadi Neo ada mention tentang China dan bagaimana mereka seronok rasa macam selesa datang ke Malaysia. Selain pada ialah melancong, tapi memberi limpahan ekonomi tu, contohnya hub halal. Dia akan melebarkan, orang kata, empire ekonomi, memberi manfaat kepada Malaysia juga kan. Yes, sebab populasi Islam di China tu lebih pada populasi kita. Ya. Kan? Bayangkan Malaysia boleh jadi halal hub ke pasaran China. It's a economy punya benefit to the country, kan? Yeah. So benda ni yang kita perlu kuasai, kan? Dan back to bahasa kita sendiri. Selain itu kita juga perlu menguasai bahasa kebangsaan kita. Ini adalah identiti kita. We have to be proud of our own language. Dan untuk itu ni, bahasa Melayu sebagai identiti Malaysia, dan adakah ni rasa pemimpin politik wajib menguasai bahasa Melayu? Itu memang that goes without say. Itu adalah kewajipan. Kerana seringkali kita lihat pemimpin-pemimpin yang sehingga sekarang ada pemimpin yang tidak boleh menguasai bahasa, yang cuba nak membawa isu-isu rakyat di dewan. Dan kesannya mesej itu tidak disampaikan dengan jelas dan menjadi bahan ketawa orang. Kerana apa? Kerana masalah pertuturan. Kerana kita tidak menguasai bahasa kebangsaan. Itu memang dah termaktub dalam perlembagaan bahawa setiap urusan kerajaan, termasuklah urusan di Dewan Parlimen maupun di Dewan DUN, akan digunakan, bahasa yang digunakan adalah bahasa rasmi, bahasa kebangsaan. Bayangkan kita ada pemimpin yang tidak boleh fasih. Tidak fasih dalam bahasa kebangsaan kita sendiri. Bagaimana kita nak menjadi wakil rakyat yang merangkumi semua kaum? Termasuk di Sabah Sarawak kita ada masyarakat Iban, Kadazan, Dusun dan sebagainya. Mungkin mereka di lokalitinya mereka bercakap bahasa lokal mereka. Sama juga Cina, India dan sebagainya. Ya. Tapi apabila kita mewakili mereka ke Dewan Yang Mulia, ke Dewan Rakyat maupun ke Dewan DUN ni, kita ketua. Kita nak sampaikan suara-suara mereka dari kawasan. So kita kena faham dan fasih. Kita nak berdebat dengan pembangkang maupun kita nak mempertahankan, kita nak mencabar kerajaan contohnya. Kita kena ada fakta dan juga kenyataan yang jelas dan kukuh. Kalau kita tak menguasai bahasa, bagaimana kita nak berdebat dalam dewan? Kan? Memang susah lah. Memang susah. Itu yang jadinya diam aja kan. Ponteng, tak datang, tak hadir, datang sekadar punch card, tak ada contribution dalam pembuatan dasar dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita tidak fasih dan kita tidak ambil berat kan. So kita ini ada, bagi saya, dalam dah 60 lebih tahun kita merdeka, tak ada alasan kukuh setiap wakil rakyat perlu menguasai bahasa kebangsaan. Itu adalah satu kewajipan. Dan orang kata rasanya ramai kawan-kawan ataupun pendengar, penonton, kalau pejam mata dengar Neo cakap ni, tak nampak Neo ni orang Cina kan. Maksudnya penguasaan Neo dalam berbahasa Melayu ni mantap lah, orang cakap macam orang Melayu sendiri kan. Jadi apa mungkin Neo boleh kongsi ataupun nasihat kepada setengah pemimpin yang masih lagi tak fasih dalam bahasa. Saya tak salah mantap, tapi bagi saya bahasa ini dia perlukan latihan. Latihan, banyak membaca, banyak bertutur menggunakan bahasa. Kalau kita masing-masing mungkin dalam kehidupan seharian mungkin ada yang kurang menggunakan bahasa, tetapi kita banyakkan membaca. Kan? Gunakan. Saya yakin kita semua mempunyai tahap yang sama. Cuma bagaimana kita nak menggunakan kebolehan kita. Kan? Kalau kita rasa kita lemah dalam bahasa, penguasaan bahasa kebangsaan, kita usahalah sikit. Nak jadi pemimpin kena usahalah. Kan? Kalau kita nak membawa aspirasi rakyat, kita kena boleh menyampaikan dengan baik. Kan? So bagi saya tak ada jalan pintas dan tak ada alasan pun, sebab kita dah melalui beberapa generasi dah. Sepatutnya kita ada satu identiti kita, bahasa yang boleh menyatu padukan kita. Hanya bahasa kebangsaannya boleh menyatu padukan kita. Tetapi pada masa yang sama,
tidak bermakna saya tak boleh menguasai bahasa lain. Saya akan tetap, walaupun Mandarin saya dah boleh, tapi saya perlu juga mempraktikkan bahasa saya. Bayangkan kita tak bercakap dalam satu tempoh lama, kita akan hilang kepetahan itu. So bagi saya, bahasa lain tetap perlu dipertahankan, tapi bahasa kebangsaan kita perlu diperkukuhkan supaya dia menjadi satu identiti kepada kita semua untuk menyatupadukan rakyat. Itu je. Tak ada jalan pintas bagi saya. Macam Nur tercakap tadi, kita dah 60 tahun lebih merdeka kan, dan sebenarnya berbalik kepada isu yang immigration tadi tu, kita bukannya nak betul-betul 100% fasih sangat, tapi at least bahasa Melayu tu kita faham. Yalah, tak adalah suruh dia bersajar ke bersyair kan. Bukan, tapi soalan basic daily conversation kan. Sama je, kita kalau nampak orang asing, kita pergi negara asing kan, kita pun kena belajar bahasa mereka sebelum pergi kan. At least lah some basic punya, nak beli barang macam mana. Bagi saya that shouldn't be an issue. If you are a Malaysian, you should know your national language. Itu sahaja. Tak kira lah you kaum apa pun. Ada juga orang Melayu yang tak boleh tak fasih dalam bahasa Melayu kerana mereka membesar di luar negara. You tak boleh salahkan mereka, anak-anak ini kan. Tapi dalam identiti mereka perlu dan tahu sedikit bahasa asas. Kan? Tak, bagi saya bahasa ini bukan isu. Jangan kita jadikan itu satu racial punya sentiment untuk pecah belah. Sebab sering kali saya nampak ada ahli-ahli politik ni suka main isu-isu sebegini. Menjadikan kalau saya pertahankan bahasa ibunda saya, kononnya saya resis. Saya nak pertahankan bahasa Cina dan sebagainya. Tidak. Kita perlu menggalakkan orang menguasai lebih banyak bahasa. Tun Mahathir sendiri dulu pun, masa dia jadi Perdana Menteri pertama kali, menggalakkan orang Melayu menguasai bahasa asing. Menguasai bahasa Jepun, bahasa Inggeris. Kerana apa? Kerana kita masih membangun. Kita nak belajar daripada orang, kita kena faham bahasa dia dulu. Baru kita tahu dia cakap apa. Baru kita tahu rahsia dia, rahsia kejayaan dia. Kan? Takkan kita nak cakap Melayu dengan orang Jerman. Tak mungkin. Kan? Dia pakar dalam contohnya, bidang kejuruteraan. Kita nak belajar dengan dia, kita kena belajar bahasa dia dulu. Kan? So, bagi saya ini bukan isu perkauman. Ini adalah isu asas bahasa. Bagaimana kita nak menggalakkan orang, rakyat kita menguasai bahasa kebangsaan kita. Not by punishing them, but we encourage them. Kita menggalakkan mereka, memperluaskan penggunaan bahasa kebangsaan. Bukan sahaja di dalam agensi-agensi dalam urusan rasmi, tetapi kita menggalakkan penggunaan bahasa ni secara meluas sebelum kita nak belajar bahasa asing. Bagi saya identiti ni penting. Ini saya sarankan kepada kerajaan lah, supaya kita memperluaskan. Dulu kita ada minggu bahasa, penghayatan bahasa itu semakin terhakis. Bukan sahaja di kalangan Cina dan India, di kalangan orang Melayu pun saya nampak sekarang. Kita menghantar, kita bertutur dalam bahasa asing dalam kehidupan harian. Bukan tak baik, tapi identiti kita kena jaga. Dan memang saya setuju dengan Neo katakan bahasa ni bukanlah isu perkauman, sebab yalah ada juga orang Melayu yang tak fasih bahasa. Ada. Kawan saya masa di Wisma Putra, anak dia membesar di luar negara sebab ikut bapa dia, belajar di sekolah antarabangsa. Dia tak faham. Kan? Adakah salah dia? Adakah dia bukan orang Melayu? Dia orang Melayu. Kan? Dia tetap orang Malaysia, dia tetap sayangkan Malaysia. Cuma dia tak ada peluang untuk macam anak-anak lain berada di persekitaran yang bercakap bahasa Melayu. Tetapi doesn't make them less Malaysian. Kan? So ini adalah benda yang saya nak rakyat umum supaya faham. Isu bahasa ini bukan isu perkauman. Isu bahasa ini adalah isu yang perlu kita titik beratkan, tetapi it's beyond racial punya orang kata naratif. Kita nak bagaimana kita memperkukuhkan dan sebagainya. Dan yang saya nak tekan bau-bau ni, bahasa Melayu Indonesia telah diiktiraf sebagai bahasa antarabangsa dalam UNESCO. Kan? Satu pengiktirafan kepada bahasa Indonesia. Kan? Dan saya sendiri sebagai rakyat Malaysia, saya berharap walaupun kita serumpun, tapi saya berharap satu hari nanti bahasa Malaysia juga, Melayu Malaysia juga bahasa diiktiraf dan digunakan secara meluas dalam persidangan antarabangsa, diiktiraf oleh UNESCO.
Ini usaha ni kita perlu first mula dari penghayatan di kalangan rakyat Malaysia dahulu sebelum kita nak memperluaskan penggunaan bahasa ni ke peringkat antarabangsa. Dan tadi Neo ada sebut kempen-kempen, program-program kerajaan kan yang setahu kita setakat ni Oktober. Tak salah Oktober adalah bulan kebangsaan. Bahasa kebangsaan dan yalah mungkin makin lama makin nampak suram ataupun mungkin macam mana mungkin Neo ada cadangan Neo sendiri bagaimana kita nak perbanyakkan lagi kempen-kempen yang macam ni. Bagi saya kerajaan perlu lebih kreatif lah untuk menarik minat golongan, khususnya golongan muda yang lebih terdedah dengan bahasa asing kerana platform social media ni dah tanpa sempadan kan, bahasa-bahasa asing kan. Tapi bagaimana kita nak menarik minat, nak memperkasakan bahasa itu sendiri. So saya rasa kerjasama melalui agensi yang berkaitan seperti Dewan Bahasa dan sebagainya kena lebih kreatif untuk menarik minat, bukan sahaja di kalangan orang muda tetapi pelancong dan sebagainya untuk mempromosikan menjadikan bahasa kita ni bahasa yang menarik untuk dipelajari. Maka dengan itu saya rasa usaha ni perlu dijalankan secara berterusan dan kreatif lah. There's no other way. Bagaimana bahasa Indonesia ni diperjuangkan selama dah berpuluh tahun ni. Mereka menubuhkan sekolah Indonesia, bahasa Indonesia di luar negara. Di Kuala Lumpur pun kita ada sekolah Indonesia, bayangkan. Kan? Di setiap negara, pelosok negara, ada je kedutaan mereka ada sekolah Indonesia. Kan? So mereka mengajar. Dalam sekolah Indonesia ni bukan mengajar benda-benda lain, bahasa, kebudayaan. Ini yang bagi saya satu usaha yang kita bukan nak banding tetapi kita boleh belajar. Sama juga Thai. Mereka sangat bangga dengan identiti mereka dan saya rasa kerajaan boleh memikirkan cara untuk ke arah situ untuk supaya kita rasa bangga, kita memperluaskan penggunaan, kukuhkan penggunaan dengan cara yang kreatif. Saya rasa mungkin inilah yang kata masa yang terbaik. Orang kata sebelum ni saya perasan juga kita ada pertandingan yang berkaitan tapi fokus untuk masyarakat bukan Melayu. Dan tengok pada penyertaan dia amat menggalakkan. Maksudnya orang bukan Melayu dia punya nak sertai pertandingan tu sangat berminat lah, sangat nak join. Dan mungkin kata masa sekarang ni maksudnya PMX yang terkenal sebagai seorang yang pemidato yang menggunakan bahasa-bahasa yang tradisi yang sangat bombastik. Kan. Jadi saya mungkin ini masa terbaik untuk kerajaan memperbanyakkan memperkasakan. Sebab tu PMX ni pun mewajibkan memberi peringatan kepada semua mengenai penggunaan bahasa kebangsaan kita dalam urusan-urusan rasmi. Tapi apa yang saya nak tekan dan tambah di sini adalah kreativiti. Zaman sekarang lebih ke arah digital. Bagaimana kita gunakan platform digital ni untuk lebih kreatif, untuk menarik dan memperkasakan bahasa kebangsaan kita. Contohnya those content creators, kita kena ada satu rangka untuk supaya mereka lebih menumpukan terhadap bahasa kita sendiri. Dan content creators melalui kreativiti dan digital platform ini. Saya rasa benda ni perlulah difikirkan secara mendalam oleh pihak-pihak yang berkenaan, tapi pada peringkat dasarnya saya rasa MCA sendiri sebagai sebuah parti yang sentiasa mendukung perlembagaan persekutuan ni menyokong sepenuhnya supaya kita memperkasakan bahasa kebangsaan kita dan identiti kita sebagai sebuah negara yang orang kata Malaysia truly Asia ini. Betul-betul bermakna kan dengan slogan tu kan. Sebelum kita nak pelajari bahasa lain, kita kukuhkan dulu bahasa kita. Dan saya rasa mungkin tak lengkap kalau kita tak mention kata peristiwa yang bersejarah di mana Perdana Menteri Malaysia kita sebelum inilah berucap dalam bahasa Malaysia di UNESCO di UN Datuk Seri General Sabri Yes. Dan itu bagi saya adalah satu permulaan. Tetapi kita nampak again yang saya kata, saya tak nak banding, tapi Indonesia already one step ahead. Bahasa Indonesia telah diiktiraf. Tapi tidak bermakna kita tidak boleh ke arah situ kan. Kita masih boleh berusaha dan memastikan bahawa satu hari nanti bahasa Malaysia juga akan digunakan secara meluas dan diiktiraf oleh UNESCO sebagai bahasa antarabangsa. Dan ini orang kata kata-kata akhir lah sebelum kita menutup tirai kita untuk episod kali ini. Bagaimana
mesej atau nasihatlah kepada ahli-ahli politik ni. Sebab ahli politik ni macam Nio cakap tadi, selain pada nak membawa suara rakyat, jurucakap rakyat di Dewan, di Dua Negeri ataupun Parlimen, macam mana supaya sebagai politician ni mana nak mengangkat, memartabatkan bahasa Melayu itu? Kepimpinan melalui tauladan. Lead by example. Menunjukkan kepada orang betapa penghayatan you sendiri terhadap bahasa kita sendiri, bahasa kebangsaan kita. Walaupun saya bukan orang Melayu, tapi saya begitu menghayati. Saya menggunakan bahasa saya, cuba memperbaiki bahasa saya dari semasa ke semasa supaya kita boleh bukan sahaja bergaul, tetapi kita boleh memimpin, mempengaruhi orang dengan mesej yang jelas dan baik. Tanpa ada penguasaan bahasa, kita tidak boleh menyampaikan mesej dan mempengaruhi orang terhadap apa yang kita nak bawakan. Mesej yang kita nak sampaikan tu. Bahasa kena sedap didengar. Bahasa itu adalah satu alat yang sepatutnya menghubungkan kita. So kalau kita tak menguasai bahasa, kita tak boleh berhubung dengan orang lain. Khususnya di masyarakat yang begitu majmuk, yang begitu banyak bahasa. So kita perlu ada common language di mana semua orang akan faham dan setuju. Itulah bagi saya. Jangan kita nak asyik nak mainkan sentimen perkauman, agama demi nak menjadi hero di kampung sahaja. Tetapi kita perlu ada common language di mana kita sebagai pemimpin perlu menyatu padukan rakyat, bukannya memecahkan. Sekarang ini terlalu polarized. Sudah masanya untuk pemimpin-pemimpin muda use the common language to reunite our people. Dan terima kasih Nio kerana bersama dengan Studio Tingkat 10. Alright, terima kasih. Jumpa lagi di masa yang akan datang. Bye-bye. ST10, sembang santai tapi sampai.